lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Johor mengisi paparan pada petang ini. Saya Nurul Hidayah Nawan, terus setia 1 jam bersama Berita Wilayah. Kerajaan akan mewujudkan dana khas bagi membantu penerbitan filem tempatan berunsur kenegaraan dan mempunyai elemen perpaduan. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, permohonan dana khas RM50 juta tersebut telah dibuat kepada Kementerian Kewangan. Jelasnya industri filem perlu dibantu lebih lagi dan bukan sekadar melalui dana kandungan digital dan insentif penerbitan filem di Malaysia sahaja. Dana khas itu juga bagi menggalakkan lebih banyak penulis skrip meneroka dan mencungkil khazanah yang boleh membangkitkan semangat patriotisme dan sejarah negara. Sebab kita banyak juga bila duduk dengan penerbit-penerbit, mereka ada idea-idea yang agak unik. Tapi kadang-kadang nak mengeluarkan filem yang bermutu itu tak dapat tidak, kosnya tinggi. Ya. Kos yang tinggi, kemudian tetapi kita pula ada ceiling, ada had yang tertentu. Dan kadang-kadang kita rasa penerbit ataupun filem tertentu itu patut dibantu daripada awal lagi to make it happen. But then our hand are tied because of certain policy which is quite rigid. So I'm trying to explore possibility of making something even more flexible so that Finas boleh guna kreativiti dia dalam memilih filem-filem yang patut diberikan dokongan-dokongan khas, dan juga nak encourage those people with good idea but they really cannot take off. They need funding. Beliau bercakap kepada media selepas melancarkan lagu tema filem baru 100 yang berjudul Bunga Terindah di Putrajaya. Mengulas mengenai Festival Filem Malaysia ke-32 di Melaka pada 2 Disember ini, Tan Sri Anwar memaklumkan buat pertama kalinya penyertaan dibuka kepada filem-filem luar selain filem tempatan. Sehingga kini terdapat 17 penyertaan filem luar sekaligus meluaskan lagi kerjasama antara penggiat seni tanah air dan luar negara. Baik saudara, kita ikuti sidang media jawatan kuasa pasukan khas jihad tangani inflasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Dan kami ingin ambil kesempatan ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia yang kita baru sambut. Jadi semangat keluarga Malaysia tu sedang berkobar-kobar sekarang ni. Jadi bersama dengan saya Timbalan Datuk Rasul, Timbalan Menteri KPDN HAP, Ketua Azman, Ketua Pengarah Penguasaan. Dan tadi kita telah pun mengadakan mesyuarat khas, mesyuarat pasukan khas jihad tangani inflasi. Hari ini ialah kita mengadakan mesyuarat yang ke-18. Kita ada mesyuarat, dan di antara perkara yang kita bincang dalam mesyuarat tadi ialah bagaimana untuk kita nak meneruskan membantu rakyat supaya mendapat harga yang lebih murah, barang-barang yang lebih murah, iaitu dengan konsep kita, konsep pelaksanaan program jualan murah keluarga Malaysia. Jadi kita selama ini kita telah pun mengadakan konsep jualan murah keluarga Malaysia ini di seluruh negara. Dan kita sedia maklum bahawa tiap-tiap negeri ini, tiap-tiap kementerian telah diagihkan untuk menjaga beberapa negeri. Jadi alhamdulillah daripada program yang kita telah laksanakan selama ini, di mana sehingga 11 September 2022 kita lihat bahawa jumlah pelaksanaannya telah pun mencapai 80.1%. Artinya
sebagai contoh, ada negeri yang kita buat jualan murah ni di tiap-tiap dun, mengikut dun. Kita sedia maklum, contoh kalau di Perak, seluruh negeri Perak tu dia ada 9 kawasan dun. Tetapi di Perak saja telah pun berjaya mengadakan 58 dun, telah pun berjaya mengadakan jualan murah ini. Dan jualan murah ini kita telah pun laksanakan, dan daripada maklum balas yang kita dapat, memang mendapat sambutan yang lebih baik daripada rakyat, dan it's proven lah bahawa harga-harga yang dijual adalah lebih murah daripada harga pasaran biasa. Oleh kerana kita lihat bahawa jualan murah ini begitu boleh meringankan beban rakyat, maka kita jadi juga telah membincangkan secara mendalam, ya, bagaimana pula kita nak membantu golongan-golongan siswazah, yang mana kita tahu bahawa tidak lama lagi golongan siswazah akan mulakan pengajiannya. Maka untuk melaksanakan konsep jualan murah di kalangan siswazah ini, maka Kementerian Usahawan dan Koperasi, Kementerian KUSKOP, telah pun diberikan tanggungjawab untuk nak melaksanakan jualan murah di kalangan siswa ini. Dan dalam mesyuarat sebentar tadi, bahawa kita telah pun memutuskan, iaitu jualan murah keluarga Malaysia siswa ini akan dilaksanakan bermula pada minggu pertama Oktober 2022 bersempena dengan pembukaan semula IPT di Malaysia yang melibatkan 589,879 siswa. Projek pilot akan dilaksanakan bermula di 20 kampus dulu. Dia mulakan 20 kampus yang kemudiannya akan dikembangkan ke semua IPTA di seluruh negara. Maka projek JMKM, jualan murah keluarga Malaysia siswa, kita insya-Allah kita akan lancarkan di Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun UKM, iaitu akan bermula dalam bulan Oktober ini, yang akan pelaksananya nanti akan terdiri daripada koperasi yang ada di pusat-pusat pengajian tinggi. Jadi sekarang ni kita ada 14 kedai koperasi di universiti dan 6 pusat keusahawanan di IPTA. Maka dengan adanya koperasi di IPTA ini dan juga ada pusat keusahawanan di IPTA ini, maka kita akan mengadakan kerjasama strategik KUSKOP dengan pihak pengajian tinggi, dengan Suruhanjaya Kopi Malaysia, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, dengan Kementerian Pengajian Tinggi, dengan JPT, dan kita lihat bahawa barang-barang yang kita akan beri tumpuan kepada siswa ni, dia tak adalah macam jualan murah keluarga Malaysia biasa. Minyak, beras tak ada lah. Kalau selalu kita jual minyak, beras, tepung, gula. Tapi di kolej ataupun di kalangan siswa, kita akan memberikan tumpuan kepada beberapa keperluan mahasiswa seperti alat tulis, cetakan ataupun salinan dokumen, tambahan prabaya, data telekomunikasi, buku-buku, barang-barang keperluan siswa dan juga barang-barang makanan yang diperlukan oleh siswa. Jadi format pelaksanaan adalah sama dengan JMKM yang sedia ada, dengan jualan dibuat 2 hari setiap minggu. 2 hari setiap minggu kita akan laksanakan. Jadi di antara IPTA yang terlibat dalam pelaksanaan ini, dia termasuklah UNEP Perlis, UJM Kedah, USM Pulau Pinang, UBC Perak, UKM, UPM dan UiTM di Selangor, di Universiti Malaya, UIAM
dan juga UPNM di Kuala Lumpur, USIM di Negeri Sembilan, UTM di Melaka, UTM dan UTHM di Johor, UMP Pahang, UNIZA dan UMT Terengganu, UMK Kelantan, UNIMAS Sarawak dan juga UMS Sabah. Ini yang insyaAllah kita akan laksanakan, dan pelancarannya kita akan buat di UKM. Okey. Ada soalan? Baik saudara, itu dia tadi sidang media Jawatan Kuasa Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi. Kita ke perkembangan seterusnya. Sejumlah RM291.4 juta diperuntuk kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi memperkukuh khidmat kebombaan dan penyelamatan negara. Jelas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Marikan Nain Amerikan, peruntukan ini penting bagi meningkatkan kemahiran dan keupayaan jabatan menerusi aset berteknologi tinggi, terutama persediaan menghadapi banjir dan sebarang bencana. Antara aset berkaitan ialah 6 buah bot penyelamat serta 5 unit peralatan mencari dan menyelamat, termasuk perolehan 150 unit penyelamatan kebakaran dengan kesemuanya berjumlah RM168.8 juta. Selain itu, perolehan bagi pembangunan projek arahan komunikasi pintar berjumlah RM49 juta. Peruntukan hampir RM40 juta pula untuk pembangunan fasa 3 Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia wilayah Timur Terengganu, meliputi pembangunan fasiliti latihan. Selain meluluskan permohonan bagi projek Pejabat Pengkalan Udara Bomba di Subang bernilai RM33.6 juta. Ini memperlihatkan bahawa fungsi kebombaan ni adalah dan penyelamatan ni amat penting, terutamanya bila negara dah mula didatangi dengan kekerapan musibah-musibah alam, dengan fenomena-fenomena seperti banjir, fenomena seperti suasana dan keadaan-keadaan kecelakaan yang tidak diduga, kemalangan, kebakaran. Semuanya menyaksikan bomba berada di hadapan, dan maka sebab itu bomba perlu dipertingkatkan dari segi kemahiran, keupayaan, dari segi pengenalan aset-aset yang berteknologi tinggi. Beliau menyatakannya selepas merasmikan Seminar Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984-Pindaan 2021 di Putrajaya. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri Sembilan komited membuat penyelenggaraan sebagai langkah siap siaga menghadapi musim banjir yang dijangka berlaku November depan. Ini termasuk penyelenggaraan sungai, stesen amaran awal banjir, stesen hujan dan stesen paras air agar berfungsi dengan baik, terutama di 81 lokasi tumpuan banjir. Menurut Pengarah JPS Negeri Insinyur Syahri Abdullah, kawasan berpotensi berlaku banjir berulang jadi tumpuan. Ini berdasarkan aduan seperti tebing runtuh, sungai semakin cetek, jambatan roboh dan saluran paip cetek. Tahun lalu JPS menerima 94 aduan kerosakan, manakala sehingga Ogos tahun ini 93 aduan. Langkah-langkah jangka pendek dan juga jangka panjang. So untuk yang jangka pendek tu saya rasa kebanyakan dalam 90% dah siap. Dan yang jangka panjang ni kita perlukan peruntukan yang besar lah. So yang jangka panjang ni contohnya di sungai tinggi, kita sungai Muar, sungai Pedas. Beliau ditemui pada Hari Inovasi serta Hari Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan JPS Negeri Sembilan di Seremban. Majlis disempurnakan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Ini pula susulan kejadian banjir kilat di beberapa kawasan di Melaka semalam. JPS Melaka perlu bersedia untuk mengeluarkan arahan kepada agensi berkaitan supaya segera membuka pintu air jika berlaku hujan lebat berpanjangan. Exco Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata, JPS Negeri telah diberi kuasa penuh untuk mengeluarkan arahan terbabit pada bila-bila masa, terutama ketika negara bakal berhadapan fenomena monsun timur laut.
SOP pembukaan pintu air ini juga telah pun dibuat di negeri Melaka, yang mana apabila berlaku sahaja banjir, JPS mempunyai kuasa penuh untuk mengarahkan agensi-agensi yang lain segera membuka pintu air. Itu paling penting sekali, kan? Tak ada, orang kata tak ada alasan lagi, mesti kena buka. Itu kita berikan kuasa kepada JPS melalui Mesyuarat Jawatankuasa Bencana Negeri Melaka. Beberapa kawasan sudah dikenal pasti untuk pengendalian pintu air itu, termasuk di Gangsa, Bandar Hilir, Gadik dan Klebang. Perkembangan semasa banjir di beberapa negeri. Setakat ini, situasi banjir dilaporkan semakin pulih. Di Batu Pahat, Johor, situasi banjir beransur pulih. Setakat 3 petang, 99 penduduk terjejas daripada 25 keluarga masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Gading. Kenyataan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah memberitahu angka berkurangan berbanding 131 penduduk terjejas melibatkan 33 buah keluarga tengah hari tadi. Kawasan terjejas antaranya Taman Sri Pancur, Kampung Baru Sri Gading, Kampung Sengkuang, Pekan Sri Gading dan Kampung Sri Tanjung. Tiada amaran ribut petir dikeluarkan dan keadaan ketika ini masih terkawal. Di Melaka, situasi banjir pulih sepenuhnya. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Melaka, 2 pusat pemindahan sementara PPS di Alur Gajah ditutup pada pukul 2 petang tadi. Manakala penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS terbabit dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Baik saudara, untuk perkembangan cuaca semasa, kita bersama Pegawai Met Malaysia Wan Muhammad Hafiz Hussein. Silakan Wan. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini, kita lihat paparan carta angin pada ketika ini. Baik, negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah baratan dengan kelajuan yang agak sederhana, sekitar 10 hingga ke 20 km sejam. Baik, pada ketika ini juga terdapat satu garisan palung betul-betul di atas di negeri Sarawak, yang mana dengan adanya garisan palung ini, ianya adalah faktor yang menyebabkan keadaan cuaca yang agak lembap berlaku di negeri Sarawak pada ketika ini. Dan selepas itu juga di kawasan perairan ini, di latitude yang lebih tinggi ini, angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh mencapai 3.5 meter. Justru itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta lok bergelora kategori pertama di kawasan perairan Phuket, di kawasan perairan Condor, Reef North dan juga Palawan. Dan harus diingatkan, kali ini ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan reks laut. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 21 September 2022. Baik, kita akan beralih ke paparan Gemar Radar bagi melihat apa yang berlaku pada ketika ini. Seperti apa yang saya katakan tadi, di negeri Sarawak buat masa kini, hujan di satu tempat masih lagi berlaku sejak pagi tadi. Pada ketika ini, hujan lebih bertumpu di bahagian tengah dan juga di bahagian utara di negeri Sarawak yang melibatkan di bahagian Limbang, Miri, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Sibu, Seri Aman dan juga di bahagian Sarike. Baik, hujan yang berlaku di negeri Sarawak ini kita jangkakan boleh berlanjutan di menjelang ke malam nanti. Begitu juga di negeri Sabah, pada ketika ini keadaan cuaca yang agak lembap berlaku di bahagian timur dan juga utara di negeri Sabah, tetapi di bahagian barat dan juga pedalaman di pantai barat, pedalaman, begitu juga wilayah Persetuan Labuan buat masa kini, hujan berserta petir kini sedang berlaku dan kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Baik, bagi Semenanjung pada ketika ini seperti diramalkan, hujan berserta petir kini sedang berlaku di bahagian pedalaman dan juga di bahagian pantai timur Semenanjung Malaysia yang melibatkan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, begitu juga di bahagian timur di negeri Johor. InsyaAllah hujan ini akan berlanjutan sehingga ke malam nanti, terutamanya di bahagian utara pantai timur melibatkan di negeri Kelantan dan juga di negeri Terengganu. Di utara dan juga pantai barat, daripada Perlis sehingga ke Melaka, buat masa kini alhamdulillah dalam keadaan yang agak cerah. Kebarangkalian untuk berlaku hujan agak rendah pada petang nanti. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa, serta anda boleh layari Facebook kami.
Twitter dan juga Instagram serta YouTube kami. Baiklah, sepisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, saudara, kita ke perkembangan seterusnya. 9 pelajar lelaki sekolah menengah berasrama penuh di Kemaman mengaku tidak bersalah atas tuduhan menyebabkan kecederaan terhadap 3 rakannya pada 23 Ogos lalu. Pengakuan dibuat kesemua tertuduh yang berusia 16 tahun selepas pertuduhan dibaca serentak di hadapan Magistrate Tengku Iliana Tuan Kamaruzaman. Mereka didakwa menyebabkan kecederaan parah dengan menumbuk dan menyipak ketiga-tiga mangsa yang berusia 15 tahun di asrama sekolah itu pada pukul 11.30 malam. Dakwaan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara setahun dan denda tidak lebih RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Azhari Azman, manakala kesemua tertuduh diwakili Peguam Akmal Wahidah Abdul Halim. Mahkamah membenarkan jaminan antara RM2,000 hingga RM5,500 setiap pelajar dan menetapkan 12 Oktober depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hardian Ramlan berkata, salah seorang mangsa mengalami cedera parah sehingga pecah gegendang telinga kanan selain cedera di bahagian badan. 2 lagi rakannya mengalami cedera ringan dan lebam di beberapa anggota badan akibat dipukul. Di Mahkamah Seksyen Sepang, seorang kontraktor dibicarakan atas kesalahan memuat turun video dengan niat menghina dan menyakitkan hati penjawat awam Februari lalu. Namun, tertuduh Wong Hon Moon berusia 40 tahun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Tuan Nur Hisham Muhammad Jaafar. Pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengesan video yang tular di aplikasi Twitter pada 1 Mac lalu. Kes disebut semula pada 20 Oktober. Pihak pendakwaan membantah keterangan saksi pembelaan kes Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berhubung 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan penggubahan wang haram melibatkan dana Yayasan Akal Budi. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rozila Raja Toran mengemukakan bantahan itu terhadap perenggan 16 hingga 30 berkaitan penyataan saksi tersebut. Saksi pembelaan kedua itu ialah Major Jeneral Besara Datuk Fazlid Osman Merican Idris Merican. Perenggan terbabit menyentuh saksi pendakwaan ke-90 iaitu bekas Setiausaha Eksekutif Meja Mazlina Elias Ramli yang dianggap bertujuan untuk merosakkan kredibiliti saksi pendakwaan. Datuk Raja Rozila berkata mahkamah mempunyai kedudukan dan kuasa untuk mengarahkan agar sebahagian keterangan itu ditolak atas alasan tidak relevan kerana mengandungi isu sampingan. Peguam Hisham Teh Potek mewakili ahli perniagaan ahli Parlimen Bagan Datuk itu bagaimanapun memohon diberikan masa sehingga esok untuk meneliti serta menjawab hujahan pendakwaan. Perbicaraan bela diri di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira bersambung esok. Advokasi secara berterusan di pelbagai peringkat penting bagi memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai pencegahan bunuh diri. Ini termasuk sistem sokongan sosial di media sosial. Perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya kerana boleh menjejaskan kesejahteraan mental dan fizikal individu. Kita sentiasa kena, kalau boleh kita menularkan kongsi gambar-gambar yang tidak berpatutan, kita kongsikan positive message.
positive message yang menyatakan betapa like contohnya kita promote self love ataupun promote kesihatan mental, promote positif, like kata-kata positif pada rakan-rakan kita, keluarga kita, like faktor-faktor yang mula menyebabkan seseorang tu rasa macam. Peranan masyarakat yang peka mengenal pasti simptom seseorang yang berisiko atau cenderung bunuh diri amat penting. Selain mencegah perbuatan bunuh diri, ia akan memberi kaedah penyelesaian lebih awal kepada individu yang cenderung untuk bunuh diri. Tangkapan oleh pihak polis setiap hari ianya menunjukkan jumlah yang agak besar juga. Memperincikan perkembangan dalam negara. Bila titah tuanku itu mengatakan ini merupakan bajet yang harus mendapat mandat dan sokongan. Politik, ekonomi serta isu semasa. Saksikan Bicara Naratif setiap Isnin dan Selasa pukul 9 malam di saluran berita RTM dan TV1. Baik saudara, lintas langsung dari Johor hari ini memberi fokus mengenai usaha yang dijalankan kerajaan negeri bagi menaik taraf infrastruktur jalan selain peranan Dewan Muda Johor mencari kaedah membantu rakyat mendapatkan kediaman. Bagi perkongsian penuh dari Selatan, terus bersama rakan penyampai Nur Akila Arba'in. Silakan Akila. Baik, terima kasih Dia. 50% daripada keseluruhan peruntukan berjumlah kira-kira 850 juta ringgit bagi membaik pulih dan menyelenggara jalan-jalan di negeri ini telah digunakan, manakala bakinya dijangka selesai menjelang akhir tahun ini dalam usaha kerajaan memastikan infrastruktur berkenaan berada dalam keadaan baik serta selesa untuk pengguna jalan raya. Esko Kerja Raya, Pengangkutan dan Infrastruktur Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata sepanjang Januari hingga kini sebanyak 400 jalan pihak berkuasa tempatan dan 300 jalan-jalan kampung telah dibaik pulih serta diselenggara, manakala 110 jalan negeri turut melalui proses sama. Usaha yang dijalankan itu merupakan komitmen kerajaan negeri terutama selepas pembukaan semula pintu sempadan negara yang merancakkan kembali sektor ekonomi dan pelancongan. Menjelang musim banjir, beliau dan beberapa esko berkaitan turut menjalin kerjasama dalam usaha mengurangkan impak bencana itu termasuk kerugian infrastruktur. Perlunya esko-esko ini bekerjasama. Sebagai contoh, jalan di bawah portfolio saya, sungai dan juga longkang ada di bawah portfolio JPS dan juga ada di bawah portfolio kerajaan tempatan. Bagi merealisasikan hasrat supaya kesiapsiagaan kita pada tahap 100%, satu task force khas telah diwujudkan oleh kerajaan negeri khusus untuk menangani isu banjir. Kalau kita tak dapat selesaikan tahun ini juga, sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkan impak banjir itu kepada rakyat. Dewan Muda Johor DMJ berperanan menyampaikan idea atau pandangan mengenai tambah baik yang boleh dilaksanakan kerajaan negeri termasuk isu melibatkan pemilikan rumah untuk anak muda dan golongan B40. Antara yang disuarakan adalah mewujudkan insentif cukai kepada pemaju untuk menurunkan harga rumah selain tindakan tegas terhadap pemaju projek perumahan mampu milik yang gagal menyiapkan kediaman jenis tersebut. Ahli Dewan Muda Johor Radin Muhammad Azwan memaklumkan pelbagai kaedah lain seperti mencadangkan pembinaan rumah mampu milik mengikut sosioekonomi atau demografi sesuatu kawasan perlu dilakukan. Kerajaan negeri juga boleh menganjurkan program persediaan pemiliki rumah bagi mendidik rakyat menguruskan kewangan dengan berkesan. Sebenarnya skim rent to own ni atau sewa beli ni merupakan satu skim yang baik di mana saya lihat skim ini dapat membantu orang muda khususnya yang tidak mampu mengumpul tunai untuk pendahuluan untuk membayar kediaman lah. Dan skim ini sebenarnya dilihat inisiatif yang baik untuk orang muda untuk memiliki rumah dan mereka mempunyai perancangan yang baik di mana mereka boleh menyewa dahulu kemudian rumah tersebut akan menjadi milik mereka.
Data terkini Pusat Maklumat Harta Tanah Negara pula menunjukkan 6,000 daripada 34,000 kediaman tidak terjual di seluruh negara adalah di Johor. Manakala menurut Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur, kira-kira 153,000 unit rumah mampu milik di Johor gagal disiapkan pemaju sejak 25 tahun lalu. Antara punca berlakunya situasi tersebut adalah pembinaan unit rumah mampu milik tidak mencukupi dan harga rumah yang tinggi, selain kurang persediaan kewangan daripada pembeli sehingga gagal mendapatkan pinjaman. Seramai 20 ahli Kelab Media Johor KMJ menyertai program latihan skuba bermula bulan ini dalam misi mendapatkan lesen selam skuba bulan depan. Ia merupakan program kali ketiga anjuran KMJ dengan kerjasama Perbadanan Taman Negara sejak 2016. Presiden KMJ Muhammad Fauzi Ishak berharap semua 20 ahli yang terlibat dalam latihan kali ini mampu mendapatkan lesen masing-masing. Seterusnya membuka peluang untuk kelab ini menganjurkan program berkaitan laut pada masa akan datang. Program CSR, so antaranya pada bulan 10 dan bulan-bulan akan datang dan mungkin rancangan untuk tahun depan kita mengadakan program pembersihan pantai di Kepulauan Johor dan juga mungkin pembersihan di dasar laut dan juga CSR ini adalah untuk masyarakat setempat juga. KMJ juga merancang mengadakan aktiviti pembersihan dasar laut bersama penyelam daripada Kelab Skuba Johor FM Kelab. Antara yang terlibat dalam misi mendapatkan lesen selam skuba ketika ini adalah wakil RTM dan bernama. Sejak 2016 hingga kini, seramai 8 ahli KMJ berjaya mendapatkan lesen selam skuba masing-masing. Laporan tadi menutup perkongsian Johor petang ini. Untuk perkongsian seterusnya, kembali semula kepada dia. Baik, terima kasih Akila langsung dari Johor. Baik, saudara, kita ke perkembangan seterusnya. RM3 juta diperuntukkan untuk dana pesakit jantung warga Johor melalui Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAINJ) sejak 2017 hingga Ogos tahun ini. Tujuannya meringankan beban rakyat Johor yang mendapatkan rawatan di Institut Jantung Negara (IJN). Esko Hal Ehwal Agama Islam Johor Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, kos rawatan ditanggung melibatkan 3 kategori iaitu pembedahan jantung termasuk alatan diperlukan, rawatan susulan dan pendaftaran rawatan. RM1.8 juta dimanfaatkan 415 pesakit yang mendapat rawatan di IJN sejak 2019. Dana layak dipohon rakyat Johor termasuk asnaf dan B40. Kaedah ni kenapa kita park pada IJN? Mereka tak perlu mohon dengan MAIS sebab mereka dah boleh terus pada IJN. Kalau tengah sakit nak kena balik negeri kan susah. Sakit di IJN, boleh mohon di IJN sebab kita dah beri duit di sana. Beliau ditemui selepas majlis libat urus bersama pegawai dan kaki tangan Majlis Agama Islam Johor di Johor Bahru. Pada majlis tersebut, RM376,500 dana disumbangkan kepada anak yatim dan 2 surau di Johor Bahru. Kerajaan berharap sistem yang ada ini boleh berfungsi. Dan sekarang bila ada kelemahan dalam sistem, kita minta semua pihak memainkan peranan memperbaiki. Tapi kalau itu pun juga tidak berlaku, macam saya kata, kita tidak teragak-agak untuk review the whole system. Pada masa ini, kita masih yakin sistem yang ada itu boleh diteruskan. Cuma kelemahan-kelemahan itu kita perbaiki, penguatkuasaan kita pertingkatkan. Saudara, perkembangan Sukan Malaysia SUKMA ke-20. Hari ini bermulanya acara akuatik renang yang menawarkan 8 pingat emas. Acara yang dipertandingkan ialah 1,500 meter gaya bebas lelaki, 100 meter kuat lentang lelaki dan wanita, 50 meter gaya bebas lelaki dan wanita, serta 4 kali 100 meter rampaian lelaki dan wanita. Sesi saringan bagi kesemua kategori bermula pagi tadi di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil. Perinciannya bersama rakan wartawan Mohan Chinasami. Silakan Mohan.
mengadakan 8 acara pada hari ini, iaitu 200 meter gaya bebas lelaki dan wanita, 100 meter gaya kuat lentang lelaki dan wanita, 50 meter gaya bebas lelaki dan wanita, dan 4x100 meter rampaian lelaki dan wanita. Untuk hari ini juga sebanyak 8 pingat emas akan dipertandingkan daripada 38 pingat untuk tempoh 5 hari bermula hari ini sehingga 23 September. Dan untuk pengetahuan anda, acara saringan bagi kesemua kategori acara telah pun bermula sejak jam 8.45 pagi tadi di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil di mana saya berdiri ketika ini. Dan sekitar jam 5 petang tadi telah diadakan acara akhir bagi 200 meter gaya bebas lelaki dan wanita, dan seterusnya gaya bebas lelaki dan wanita iaitu bagi kategori gaya kuat lentang. Dan keputusan pun ada di tangan saya, mungkin saya boleh bacakan ketika ini kerana acara tersebut baru sahaja habis sebentar tadi, dan kami sedang bersedia untuk bagi pemberian pingat emas, perak dan gangsa kepada pemenang. Jadi keputusan bagi 200 meter gaya bebas wanita akhir jatuh kepada Long Yi Bing daripada Sabah yang mencatatkan 2 minit 07.03 saat. Ia menjadi milik perenang dari Sarawak, dan seterusnya perenang dari Sarawak mendapat pingat perak iaitu Yao Kelly Teo dengan catatan masa 2 minit 07.63 saat, dan seterusnya gangsa menjadi milik perenang dari Johor iaitu Ong Kui Yong 2 minit 08.46 saat. Baik, bagi keputusan akhir 200 meter gaya bebas lelaki, pingat emas menjadi milik perenang dari Selangor Terence Ng Shinjian dengan catatan masa 1 minit 51 saat 51.29 saat, dan pingat perak menjadi milik perenang daripada wilayah Persekutuan Tan Kai Zin dengan catatan masa 1 minit 52.46 saat. Pingat gangsa menjadi milik perenang dari Melaka Lau Zeng Yong dengan catatan masa 1 minit 53.83 saat. Baik, bagi keputusan 100 meter kuat lentang wanita akhir, pingat emas menjadi milik perenang dari Johor iaitu Tan Rozin dengan catatan masa 1 minit 11.25 saat. Selangor iaitu perenang dari Selangor mendapat pingat perak iaitu Lau Yimang dengan catatan masa 1 minit 14.96 saat, dan Lim Shun King daripada Selangor mendapat gangsa iaitu 1 minit 15.75 saat. Dan seterusnya acara yang terakhir yang baru habis sebentar tadi iaitu keputusan 100 meter kuat lentang lelaki akhir, pingat emas menjadi milik kepada atlet ataupun perenang daripada Sarawak iaitu He Wei Pong dengan catatan masa 1 minit 03.95 saat. Perak turut menjadi milik perenang dari Sarawak iaitu Tan Zi Jezo dengan catatan masa 1 minit 04.05 saat, dan gangsa menjadi milik perenang dari wilayah Persekutuan Q Yi Zin yang juga perenang kebangsaan dengan catatan masa 1 minit 04.05 saat. Jadi daripada keputusan ini jelas kita dapat lihat perenang-perenang daripada Sarawak mendominasi kolam air pada hari ini. Dan selepas upacara penyampaian pingat kepada pemenang-pemenang yang telah saya umumkan sebentar tadi, acara akhir iaitu 4x100 meter rampaian lelaki dan wanita akan dimulakan sebagai acara akhir. Sekian sahaja laporan saya. Laporan seterusnya boleh anda saksikan di berita perdana atau berita tengah malam untuk mendapatkan laporan lengkap tentang pungutan pingat di kolam renang ataupun di pusat akuatik ini. Sekian sahaja laporan saya, kembali bersama Diana White di studio. Baik, terima kasih Mohan Chinasami langsung dari Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil. Baik, masih lagi perkembangan sukma. Atlet e-sukan Negeri Sembilan Leong Yok Kwan melakar kejutan selepas menewaskan pemain pilihan dari Terengganu Muhammad Rafiq Firdaus untuk meraih emas pertama e-sukan. Yok Kwan menghadiahkan emas ke-8 buat kontingen Negeri Sembilan selepas menang 2-1 dalam aksi akhir acara perseorangan permainan PlayStation 4 Pro Evolution Soccer PES. Yok sebelum ini tewas kepada Rafiq di peringkat kumpulan. Saya tak expect saya boleh dapat juara sebenarnya, and then it's like a dream lah. After yang the minute whistle blow, everything, I became a champion today. So saya rasa sangat gembira lah, and then saya dah training banyak hari-hari saya training. Saya rasa nak cope under pressure tu paling susah dalam game, sebab main semua orang boleh main, tapi yang main under pressure tu yang paling susah bagi saya.
Menurut Yok Kwan, kemenangan tersebut amat bermakna buat dirinya memandangkan ini adalah sukma pertama dan terakhir buat dirinya yang telah berusia 23 tahun. Dalam pada itu, kontingen Johor optimis muncul juara keseluruhan buat kali pertama sejak tamasya itu diperkenalkan 36 tahun lepas. Ketua kontingen Johor, Datuk Muhammad Najib Samuri akui, walaupun perjuangan masih panjang, namun momentum yang ditunjukkan anak buahnya memberi petanda positif. Cuma kita optimis dengan momentum yang daripada awal lagi kita dapat banyak kutipan pingat emas secara unexpected, luar jangka. Lebih yakinnya apabila kita dapat achieve setiap hari punya, daily punya sasaran. Malah ada hari kita dapat bonus sasaran tersebut. Untuk edisi kali ini, Johor menyasarkan 55 pingat emas. Antara sukan lain yang menjadi prospek kontingen Johor adalah sukan kanu, berbasikal, tinju dan menembak. Raja Pecut Tamasya edisi ke-20 Muhammad Azim Muhammad Fahmi tekad bangkit selepas gagal menambah koleksi pingat emas sukma dalam acara 200 meter. Kekalahan itu katanya akan dijadikan pengajaran untuk memperbaiki prestasinya. Azim yang masih bergelut dengan kecederaan hamstring mencatat masa 21.03 saat melakukan pecutan awal sebelum dipintas atlet Johor Muhammad Arshad Mat Saad. Kita dah refer dengan ASN, so basically it's a muscle tightness lah. Muscle tightness, so memang saya back to back kan balik pada World Championship dan tak ada proper punya ni dan kena join untuk Raptai Merdeka hari tu and everything, so it's actually lack of rest lah. Lack of rest dan muscle tight. Muscle saya memang tight sekarang, both side, kiri dan kanan, especially untuk bahagian ITB, quadricep and juga hips. Tapi insyaAllah kita akan follow through dengan ASN untuk recovery session daripada segi fisioterapi, ice bath and everything. InsyaAllah saya harap orang ramai dapat terus mendoakan saya dan saya harap saya dapat buat yang lebih baik di masa akan datang. Fokus Negeri di bawah Bayu Sabah akan melancarkan program Sabah Malaysia My Second Home. Perinciannya bersama rakan menyampai Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Silakan dia. Ya, baik dia. Sabah akan melancarkan program Sabah Malaysia My Second Home SMM2H tidak lama lagi. Program itu akan menjadikan Sabah lebih menarik kepada warga asing yang berhasrat untuk berpindah dan tinggal di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Gino dalam satu kenyataan berkata, Kabinet Negeri telah meluluskan program SMM2H untuk dilancarkan sebaik beberapa perincian terakhir diputuskan. Menurutnya, SMM2H tidak akan mengikut syarat yang ditetapkan oleh MM2H Persekutuan. Justru beliau berharap program ini dapat menarik warga asing dan bakat bernilai tinggi berpindah ke Sabah sekaligus mewujudkan manfaat ekonomi. Ketua Menteri juga memuji Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah Syahrida kerana berjaya mengumpulkan pemaju yang berkongsi kepakaran dan sumber mereka untuk membentuk dan mengembangkan industri tersebut dan ekonomi di negeri ini. Pasukan Bomba Sukarela Kampung Tangaban Tambunan bakal mempunyai balai mini baharu dalam tempoh terdekat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berharap pewujudan balai itu diharap dapat meningkatkan lagi perkhidmatan serta operasi pasukan Bomba Sukarela dalam memberi bantuan kecemasan kepada masyarakat. Pejabat saya di Parlimen telah bersetuju untuk memberikan peruntukan supaya bangunan Bomba Sukarelawan ini di Kampung Tangaban ini menjadi realiti. Dan saya harap ini akan dilakukan dalam tahun ini lah. Peruntukan sudah dibagi.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam kempen keselamatan kebakaran, satu rapi dan pentauliahan pasukan bomba komuniti Lembah Pegalan Tambunan, peringkat Jabatan Balai Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Zon 4 Keningau di Tambunan. Program berlangsung selama 2 hari ini yang diisi dengan aktiviti ceramah, teori dan praktikal demonstrasi pencegahan kebakaran dihadiri 200 penduduk kampung. Karnival Mai Kukusan Sejahtera Wajar diteruskan bagi memberi manfaat kepada masyarakat khususnya di daerah Tawau. Menerusi karnival itu, para peniaga dan usahawan industri kecil dan sederhana IKS berpeluang meningkatkan pendapatan mereka. Menurut adun sebatik Hasan Egani Pangeran Amir, selain itu mereka juga berpeluang mendapat pelbagai maklumat daripada agensi kerajaan dan swasta yang menyertai karnival tersebut. Program seumpama ini akan dapat lebih membuka ruang, bukan hanya untuk peniaga-peniaga jualan makanan, tetapi mungkin kepada peniaga-peniaga kraft tangan contohnya, ataupun industri kecil dan sederhana lah. Jadi program seumpama ini juga memberi ruang dan galakan kepada semua peniaga-peniaga yang menceburi dalam bidang perniagaan. Beliau berkata kepada pemberita selepas merasmikan program Karnival Mai Kukusan Sejahtera 2022 di Tawau. Hadir sama adun kukusan Rina Jainal. Ketika ditemui, Rina menyuarakan hasrat mewujudkan sebuah gelanggang silat di Kukusan Tawau bagi mengembangkan seni silat pusaka gayong di negeri ini. Saya juga ingin memohon dan mencadangkan wujudkan sebuah gelanggang untuk anak-anak ini berlatih silat. Dan di Parti Harapan Rakyat Sabah, kami mengambil peluang ini juga untuk memberikan 3 bulan kelas kepada anak-anak ini. Ini yang kami tujukan kepada sekitarnya, khususnya untuk anak-anak kampung, para belia di sekitar Kukusan. Pendaftaran ahli terbuka bermula daripada anak-anak sekolah rendah. Penubuhan Persatuan Kebangsaan Melayu Tawau PKMT 84 tahun lalu telah memberi impak besar dalam lanskap masyarakat Melayu Islam di Tawau. Penubuhannya dapat membela dan menjaga kebajikan orang Melayu Tawau dari segi sosioekonomi dan pendidikan. Adun Apas yang juga penaung PKMT Datu Nizam Abu Bakar Titingan menyatakan, menerusi persatuan itu juga, tertubuhnya Persatuan Islam Tawau yang menjadi salah satu persatuan gabungan yang membantu pertubuhan Islam seluruh Sabah usia, seterusnya membawa kepada pembentukan USNO di Tawau. Sehubungan itu, beliau menyeru generasi kini menghargai jasa dan pengorbanan pemimpin terdahulu selain mensyukuri nikmat kemerdekaan yang dikecapi hari ini. Persatuan ini telah membangun bersama-sama pembangunan perbandaran Tawau ini sejak dari awal 1938 itu sehingga pada tahun 2022 ini. Rakyat khususnya masyarakat di Tawau ini untuk sama-sama mensyukuri menjadi warga negara Malaysia yang berada di dalam keadaan yang aman dan makmur ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program sambutan Hari Malaysia 2022 peringkat Perbandaran Tawau di perkarangan Majlis Perbandaran Tawau. Dalam majlis ini, Datu Nizam turut merasmikan tugu peringatan PKMT mercu tanda kejayaan persatuan menyatupadukan pelbagai suku dan etnik rumpun Melayu dan masyarakat beragama Islam di Tawau. Beliau juga mencadangkan agar pihak Majlis Perbandaran Tawau dan Lembaga Pelancongan Sabah menjadikan tugu peringatan PKMT sebagai salah satu destinasi pelancongan daerah ini. Ya, Pesta Buku Kota Kinabalu akan dianjurkan setiap tahun dalam skala yang lebih besar. Usaha itu bagi membolehkan lebih ramai penerbit dan penulis buku dihimpunkan untuk mengetengahkan sekaligus mempromosikan hasil karya mereka. Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Zainuddin Aman berkata, ia juga bagi membantu golongan tersebut menjana pendapatan selepas terkesan akibat pandemik COVID-19. Dan kita telah pun berbincang dengan pihak Jabatan Pustakaan Negeri Sabah untuk mengadakan program ini pada tahun-tahun yang akan datang dalam skala yang lebih besar dengan membawa lebih ramai penerbit dan penulis buku ke negeri Sabah supaya lebih banyak kepelbagaian buku itu dapat kita bawa ke negeri Sabah. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan penutupan Pesta Buku Kota Kinabalu 2022 di Perpustakaan Negeri Sabah, Cawangan, Tanjung Aru.
Kami pun boleh memasarkan buku-buku kami. Di samping itu kita dapat meng-highlightkan buku-buku ini terbitan Irish Publication buku, dan selama ini kita terpaksa padamkan buku-buku terpaksa kita simpan saja, tidak dapat kita pasarkan. Jadi ini dengan saya rasa saya sangat gembira, dan semoga program ini akan diadakan barangkali untuk tahunan lah. Selepas 2 tahun pandemik kan, so kita tiada gathering macam penjualan buku pun secara online saja. Jadi saya rasa pesta buku Kinabalu yang tahun ini ni perlu lagi lah diadakan pada tahun depan lah, dan kasih besar lagi dan lebih banyak penerbit buku dari Semenanjung, Sarawak pun boleh join lah. Terutama sekali penerbit buku yang ada di Sabah lah saya rasa. Lebih 5,000 pengunjung hadir memeriahkan pesta buku ini yang berlangsung selama 4 hari dan berakhir semalam. Baik saudara, sekian dahulu paparan dari Negeri di Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus sahaja bersama Dia di Angkasa Pura. Silakan Dia. Baik, terima kasih Dia langsung dari Sabah. Baik saudara, seterusnya kita ke Sarawak. Tumpuan berita dari Bumi Kenyalang mengenai dagangan dua hala Sarawak-China. Perinciannya bersama rakan penyampai Vanessa Mering. Silakan Vanessa. Ya, Dia. Perdagangan dua hala antara Sarawak dan China diharapkan terus berkembang dan menjadi penggerak utama ekonomi Sarawak ke arah negeri maju menjelang 2030. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng memberitahu untuk itu Sarawak sedang giat menuju pembangunan mampan termasuk teknologi hijau, semikonduktor, teknologi maklumat, pertanian, infrastruktur dan penubuhan dana kekayaan berdaulat. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan langkah ini adalah bagi meletakkan asas yang kukuh untuk penumbuhan ekonomi Sarawak yang mampan dan mantap. Tambahan pula katanya, Sarawak telah berjaya mendapatkan semula status sama rata seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 pada penghujung tahun lalu, selain mendapatkan semula hak milik Sarawak termasuk hak ke atas minyak dan gas dalam tempoh 2 tahun yang lalu, iaitu cukai jualan ke atas minyak dan gas. Beliau memberitahu demikian semasa majlis sambutan Festival Kuih Bulan dan ulang tahun Persatuan Pengimport dan Pengeksport Perniagaan Kuching China dan Konsulat Jeneral Republik Rakyat China di Kuching malam tadi. Beliau turut mendedahkan tahun lepas nilai dagangan antara Sarawak dan China ialah sebanyak 27.045 bilion ringgit. Manakala nilai ekspor ke China pula bernilai 18.633 bilion ringgit selain nilai import berjumlah 8.4 bilion ringgit. Sementara itu, pada majlis yang sama, Duta Khas Perdana Menteri ke China, Datuk Seri Tiong King Sing, menggesa komuniti perniagaan China tempatan untuk mengambil bahagian secara aktif di dalam pelbagai bidang perdagangan ekonomi dua hala antara Sarawak dan China. Katanya komuniti itu perlu berusaha merebut peluang semasa dan secara aktif membincangkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan negara China. Datuk Seri Tiong menjelaskan pengeluaran dalam bidang tersebut perlu ditingkatkan sebagai cara utama untuk menembusi ke peringkat seterusnya. Beliau menambah, usahawan juga perlu mengimport platform Persatuan Pengimport dan Pengeksport Perdagangan Kuching China untuk merebut peluang bergerak ke hadapan dengan berani dan bekerjasama untuk melonjakkan kerjasama Sarawak-China ke tahap yang lebih tinggi. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Tiong turut mengumumkan geran kerajaan berjumlah RM30,000 untuk persatuan tersebut menjalankan aktiviti mereka. Sarawak komited mempertahankan ekosistem di Taman Marin miliknya menerusi fasa kedua projek Tukun Tiruan yang akan dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata beberapa lokasi telah dikenal pasti dalam perancangan fasa 2 ini oleh Sarawak Forestry Corporation SFC yang akan melibatkan tujuan pelancongan dan sukan memancing. Katanya projek Tukun Tiruan memberi kesan positif kepada nelayan pesisir yang sebelum ini bermusim untuk menangkap ikan selain menghidupkan semula pendaratan penyu di beberapa lokasi. Conservation yang kita nampak sudah ada tanda-tanda kejayaan ialah apabila penyu mendarat begitu banyak di kawasan-kawasan kita. Di Teluk Melanau pun dah ada penyu yang mendarat.
Di Bintulu sama Lajau, Pak, ada penyu mendarat. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian di JT Telaga Air selepas menyempurnakan secara simbolik penurunan tukun tiruan terakhir bagi fasa 1 berdekatan Pulau Satang di Kuching. Sejumlah 16,800 bobolah karang ataupun reef ball telah digugurkan di 740 gugusan antara 20 hingga 40 batu karang dalam satu kelompok di sepanjang 720 km dari 900 km pantai perairan Sarawak dari Tanjung Datu hingga ke Lawas. Projek Tukun Tiruan Fasa 1 ini mula dilaksanakan sejak tahun 2018 menerusi peruntukan berjumlah 70 juta ringgit dan merupakan kesinambungan Projek Tukun Tiruan atau Bobolah Karang yang dilaksanakan secara berperingkat oleh SFC sejak tahun 1998. Kerajaan Persekutuan menerusi Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 MA63 masih memerlukan penelitian dalam beberapa perkara sebelum pengembalian kerusi Parlimen bagi Sarawak dan Sabah daripada 25% kepada 35% dapat direalisasikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Jonity Ongkili memberitahu perbincangan berkaitan isu tersebut telah mencapai persetujuan daripada semua pihak. Namun perkara itu perlu dirujuk semula dengan kedua-dua negeri tersebut serta Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebelum sebarang pengembalian kerusi itu dapat dilakukan. Datuk Seri Panglima Dr. Maximus menjelaskan apabila dilaksanakan nanti, pembahagian 35% kerusi Parlimen bagi kedua-dua negeri itu akan hanya ditentukan oleh SPR. Beliau memberitahu demikian dalam satu sidang media selepas program kesedaran MA63 bersama pelajar-pelajar Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS bertajuk MA63 dari perspektif generasi milenial yang berlangsung di Arena Gemilang Datar Putra UNIMAS Kota Semarahan. Beliau juga yakin dengan penambahan 35% tersebut akan mengukuhkan lagi perpaduan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak sebagai sebuah negara yang demokratik. Dalam pada itu, beliau juga memberitahu pihaknya sedang bekerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha meningkatkan kesedaran generasi muda, terutamanya golongan milenial mengenai sejarah pembentukan Malaysia menerusi Perjanjian Malaysia 1963. Usaha tersebut melibatkan penambahbaikan silibus pendidikan di semua peringkat berkaitan pentingnya peranan MA63 dalam pembentukan Malaysia. Baik, perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa. Langsung dari Sarawak. Baik, saudara, berita wilayah edisi 19 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Nurul Hidayah Nawai. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Teguh bersama.